Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Brunei, Indonesia, Sulawesi, Afrika Selatan. Zamina Mina, hehe, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Brunei Darussalam, okey, adalah satu negara yang kita semua tahu lah, memang kaya lah. Bagi aku, salah sebuah negara dekat Asia Tenggara ni yang cantik, yang aman, pemerintah yang bagus, yang semualah Brunei lah. Dan sampai pernah lah aku bercita-cita kalau ada negara yang aku boleh migrate, aku nak duduk kat Brunei. Dan kita juga tahu antara Malaysia dengan Brunei memang insya-Allah tak ada masalah. Hubungan kita sangat-sangatlah baik. Tak ada sentimen-sentimen yang boleh membuatkan kita bergaduh. Kalau ada sikit-sikit pun, contohnya macam pernah lah sekali ada isu pasal pulau-pulau apa semua kan. Tapi Alhamdulillah kita berjaya selesaikan dengan cara paling aman, cara paling diplomatik antara pemimpin-pemimpin Brunei dan Malaysia. Tapi ni aku nak cerita kat korang ni. Okay, 2-3 hari lepas aku dapat banyak juga DM. Tak banyak lah, tak adalah beribu, macam poyo lah pula kan, daripada follower, subscriber daripada Brunei. By the way, thank you, okay, orang-orang Brunei kerana sudi subscribe channel aku. Suruh satu negara subscribe aku, insyaAllah. Okay, diorang DM aku ni untuk cerita, untuk luahkan perasaan yang diorang rasa kecewa. Ada juga yang marah, okey, terhadap ada satu footage ni yang menunjukkan tengah ada interview pasal sukan, okey, pasal bola, di mana katanya ada seorang pengulas sukan perempuan. Aku tak sure lah pengulas sukan ke, atlet ke. Dia katanya ada merendah-rendahkan pasukan bola sepak negara Brunei. Okey, kita tahu baru-baru ni juga telah berlangsungnya perlawanan, aku tak tahulah persahabatan ke tak sahabat ke, antara Brunei dan Malaysia, perlawanan bola lah. Alhamdulillah Malaysia menang, okey, 4-0. Dan aku rasa kita pun tahulah kalau siapa yang follow bola. Aku tak follow bola sangat, itu pun aku baca orang post dekat Facebook kan. So rakyat Brunei tersinggunglah dengan apa yang dikatakan dekat dalam video tu. Okey, sebelum kita tengok sama-sama, aku pun tak tengok lagi sebenarnya. Okey, korang kena tekan butang subscribe, insya-Allah. Okey, sekiranya korang ada lagi sebarang benda-benda yang korang rasa perlukan feedback, ulasan aku, boleh je DM, bagi link apa semua. Ada banyak lagi sebenarnya orang request ni, so pelan-pelan lah aku buat. Okey, aku pun ada anak bini juga nak kena jaga. Okey, so insya-Allah semoga video-video pada channel YouTube Rais Hamid ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Jangan gaduh-gaduh, tekan butang subscribe, lagi bagus. Fungsi mungkin apa yang di-expect oleh panggung? Of course kemenangan kan dalam perlawanan dengan Brunei, memang saya rasa dalam 99% kita boleh mencatat kemenangan besar. Tapi dengan Hong Kong, sebagai panggung ada sejarah dengan Hong Kong. Betapa pentingnya untuk dia proof dekat pasukan dia yang Malaysia can do it. Aksi persahabatan dengan Brunei saya boleh katakan sebagai aksi pemanas badan sebelum pertemuan dengan Hong Kong. Okey.
tak boleh kalah lah dengan Brunei ni. Sebab kita tahu Brunei pun tak ada head coach. Datuk Seri Raja dah kembali ke Malaysia dah pun. Jadi mungkin yang jurulatih yang ada di Brunei adalah jurulatih lokal yang mungkin dari segi persediaan pun saya tak tahu macam mana dia punya persediaan kerana pemain-pemain mereka bukanlah profesional. Jadi okeylah, tak apalah. Kalau kita tak ada pilihan sangat, tak apalah. Kita boleh anggap Brunei sebagai pasukan pemanas badan untuk Malaysia untuk persediaan ke bertemu Hong Kong. Oh. Okey. No wonder lah orang Brunei sangat-sangat terasa. By the way, aku tak kenal siapa ini wanita. Okey, mungkin korang boleh ceritalah dia ni atlet ke, dia ni pengulas sukan semata-mata ke, aku tak tahu. Okeylah, rakyat Brunei. Macam ni lah mungkin ada orang Brunei yang terasa lah sebab dia cakap pasal Brunei kan. Secara jujur, aku bukan orang sukan sangat, aku bukan orang bola sepak, tapi sebagaimana yang aku belajar dekat dalam tentera, tapi aku rasa pemain-pemain bola sepak pun akan fikir benda yang sama juga dengan aku sebagai pemain yang profesional lah. Kita kalau dengan musuh kita, kalau dengan lawan kita, kita tak boleh look down to our enemy. Kita tak boleh pandang rendah dekat musuh kita. Walau apa-apa pun, masih kita tak boleh pandang rendah dekat musuh kita. Okey, tapi tadi tu kan, kalau nak dikatakan dalam satu perlawanan persahabatan ke dalam dunia sukan yang kita bersahabat dengan Brunei kan, okey, tak payahlah sampai nak cakap Brunei tak profesional, Brunei kita tak boleh kalah lah dengan Brunei. Janganlah kak cakap macam tu kak. Okey, orang Brunei ni orang yang baik-baik tau. Okey, memanglah kita ada advantage apa semua, kita hebat apa semua, okey, tapi kena faham Brunei ni sukan bukanlah priority diorang pun. Okey, tapi walau macam mana pun diorang still lah ada pasukan yang diorang training dan sebagainya. Tapi janganlah pandang rendah macam tu lah. Okey, mungkin boleh lapik sikit ayat. Boleh je nak cakap sebenarnya, okey, walaupun pasukan Brunei ni bukanlah satu pasukan yang mungkin ternama ke, tak pernah masuk World Cup, tapi walau apa pun kita tak boleh pandang rendah sebab kita tak tahu. Mungkin ada strategi yang diorang dah susun secara sorok-sorok yang mungkin nanti masa perlawanan sebenar kita boleh terkejut. Okey, mungkin boleh cakap macam tu, tapi tak payahlah terus nak cakap diorang tak profesional lah, kita memang tak boleh kalah dengan diorang lah dan sebagainya. Okey, kita dengan Brunei ni memang okey lah, tak ada masalah lah. Okey, saya faham lah akak ni mungkin pengulas sukan, mungkin pakar sukan, tahu apa benda kan, tapi macam akak cakap lah, sebagai yang profesional ni, saya rasa tak perlulah kot nak cakap macam tu. Okey, Brunei ni, alah, diorang ni negara kecil yang sangat harmoni, tapi yet lagi kaya daripada kita lah. Okey, boleh je diorang nak import lah apa benda, nak suruh Cristiano Ronaldo main untuk pasukan orang, bayar bilion-bilion, boleh je. Tapi macam aku cakap lah, itu bukan keutamaan diorang, tapi yet diorang masih lagi profesional sebagai satu negara. Ada sukan, diorang join. Diorang pun aku rasa training bermati-matian juga. Tapi kalau diorang tak hebat, okey, janganlah kita pandang rendah dekat diorang. Kita perlu sokonglah juga. Ini adalah satu macam satu rantau Asia ni, macam satu family jugalah kalau nak cakap pasal sukan pun. Dan kalau akak nak tahulah, ramai tahu orang Brunei yang DM saya bagi tahu diorang marah, diorang tersinggung dengan kenyataan yang akak berikan. Jadi tak tahulah apa yang akak boleh buat. Mungkin buat satu posting dekat social media ke benda ke, buat satu permohonan maaf disebabkan kata-kata yang tersinggung. Mungkin akak rasa akak tak bersalah, okey, sebab akak bagi pandangan dalam dunia sukan lah. Okey, macam kalah menang tu memang satu adat lah kan. Tapi okey, bagi aku lah, okey, mungkinlah ada satu dua ayat yang agak keras sikit dekat situ. Orang Brunei okey je, orang Brunei faham je. Mungkin ada yang mungkin terima hakikat lah, alah kalau lawan Malaysia okey lah kita akan kalah lah, tapi still nak main juga. Tapi tak seharusnya kita look down to our enemy, kita pandang rendah secara terbuka macam tu lah. Macam diorang bukan profesional pun. Tak bolehlah cakap macam tu akak. So untuk orang-orang Brunei, okey, nasihat aku sikit lah, mungkin korang boleh dengar, tak payah nak ambil hati sangat lah. Okey, aku rasa beliau pun mungkin aku tak kenal tapi mungkin beliau pun bukan pemain bola sepak, dan aku rasa pasukan bola sepak Malaysia sendiri pun, pemain-pemain dia sendiri, mungkin coach dia, mungkin pengurus dia sendiri pun, aku rasa diorang takkan pandang rendah dekat Brunei. Diorang takkan cakap macam tu lah. Okey, mungkin beliau hanya pengulas, mungkin beliau hanya bagi tahu pandangan peribadi sebagai seorang komentator, sebagai seorang yang view
as a viewer sahaja. Okey, jadi tak payah ambil hati lah. Okey, tak apa, nanti kita tunggulah sama-sama dia buat permohonan maaf sebab dia pun selalu keluar TV. Kan? So, okey, kalau terus kena hentam, tak guna keluar TV macam tu. So, insyaAllah kita baik-baik saja, kita tak gaduh-gaduh. Okey, itulah macam aku cakap lah, itu mungkin pandangan beliau yang mungkin agak keras sikit sampai menyinggung perasaan orang lain. Okey, ala Brunei lah. Okey, Brunei dengan kita tak ada pun nak claim-claim, nak gaduh-gaduh ke, berebut-rebut ke, apa benda ke. Tak ada. Okey, nak kutuk-kutuk ke, nak ni ke, ada protes ke apa ke, tak ada. So, jagalah hubungan kita dengan Brunei dalam apa jua aspek sekalipun. Okey? So, kalau korang suka video aku ni, bolehlah share. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Ini pandangan aku lah. Kalau korang rasa akak tu tak bersalah, belantak korang lah. Tapi pada aku, sebab kita cakap pasal negara dengan negara, kita dengan Brunei pun bersahabat baik. Jadi, nak komen yang negatif, boleh sebenarnya pandangan kan, tapi jangan terlampau hard sangatlah. Okey, walaupun mungkin setengah orang yang terror pasal bola tahu Brunei dia tak hebat, tapi janganlah look down to our enemy. Okey, kalau Tuhan tiba-tiba nak bagi Brunei menang, terkejut korang nanti. Mungkin pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. So never look down to our enemy. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, jenade, subscribe, loceng. Apa aku cakap ni? Tekan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Raih Samit selepas ini. InsyaAllah kita baik-baik saja, tak payah gaduh-gaduh. Okey, kita aman-aman saja dan teruslah bermain apa jua sukan dalam mood yang profesional. Okey? Kita dengan Brunei macam adik-beradik lah. Okey? So insyaAllah baiki amalan kita, kita kurang-kurang sikit untuk kutuk-kutuk orang, maki-maki orang. Kita aman-aman je. Okey? Kalau kita cakap benda yang baik, insyaAllah Allah akan balas kebaikan juga untuk kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day. See ya.